على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Kita masih membicarakan ayat yang kemarin, ayat 69 dan 70 di dalam surah An-Nisa. Wa man yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka itu berserta dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat ke atas mereka itu, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan amat baiklah mereka itu di sudut teman. Rafiqan ini dikatakan sebagai tamyiz ataupun dikatakan sebagai hal. Dan rafiqan ni makna dia rufaqa. Ulaika makna ramai, rafiqan seorang, rufaqa. Seperti mana firman Allah dalam suratul Hajj, summa nukhrijukum tifla, ay nukhriju kulla wahidin minkum tifla. Wa hasuna ulaika rafiqa, ay wa hasuna kullu wahidin minhum rafiqa. Kami keluarkan mereka itu sebagai tifl, sebagai kanak-kanak. Kemudian kami keluarkan kamu semua sebagai kanak-kanak. Tiflan mufrad. Sepatutnya nukhrijukum atfala, seperti mana hasuna ulaika rufaqa. Tapi Al-Quran kata rafiqa, yakni setiap diri itu dikeluarkan, dan sebaik-baik mereka itu adalah di sudut sebagai teman sampingan. Ar-rafiq bimakna al-murafiq wa hum ar-rufaqa. Baik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat ini tentang orang-orang yang mematuhi Allah dan Rasul, maka mereka di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Para nabi orang baik, siddiqin orang baik, syuhada orang baik, lepas tu di buah akhir kali orang baik juga. Yakni orang yang salihin, yang baik di belakang itu selain daripada tiga yang awal. Nabi orang yang bersifat benar. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ingat dah dalam kitab itu, sebutlah dalam kitab itu tentang Nabi Idris. Innahu kana siddiqan. Dia seorang yang bersifat siddiq. Dan seorang nabi. Innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya sifat siddiq ini ada pada para nabi, ada pada selain nabi. Dan ia merupakan sifat benar ini asalnya merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat kesempurnaan yang ada pada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Qul sadaqallah, katakanlah maha benarlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memuji Allah selepas selesai baca Quran melalui kenyataan yang berbunyi sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, telah benarlah oleh Allah yang maha agung, telah benarlah oleh Allah yang maha mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawasanya benar ini merupakan sifat para nabi.
Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di. Ia benar janjinya. Nabi SAW kita wirid, kita baca zikir Muhammadur Rasulullah, Muhammadun La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan hanya Allah, al-malikul haqqul mubin, raja yang maha benar, yang maha nyata, yang maha menjelaskan. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ia seorang yang benar janjinya, baginda seorang yang benar janjinya, lagi seorang yang bersifat jujur dan amanah. Dan salah satu sifat para anbiya ialah sidq. Sidq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat 4 sifat wajib bagi para rasul. Sidq, amanah, tabligh, fatanah. Sidq itu sifat yang pertama. Dan Allah menyatakan sifat benar ini bukan sahaja milik Allah, bukan sahaja milik Rasulullah, bahkan milik orang-orang yang bakal mendapat manfaat di akhirat kelak. Yauma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Hari ini merupakan hari memberi manfaat akan orang-orang yang bersifat benar oleh sifat benar mereka itu. Benar akidah mereka, benar ibadah mereka, benar kelakuan akhlak mereka, benar cara hidup, perjalanan hidup mereka akan mendapat manfaat di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersama dengan orang benar. Mudah-mudahan dalam masa yang dekat kita bertukar menjadi orang yang di kalangan orang yang benar. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang benar, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah, wa kunu, dan jadikan diri kamu ma'as sadiqin, beserta dengan orang-orang yang benar, beserta dengan golongan yang benar. Ulama kata Allah berfirman, kunu ma'as sadiqin wa fil mustaqbalil qarib asa an takunu minas sadiqin. Bila kamu rajin mendampingi, mendekati orang-orang yang benar, mudah-mudahan dalam masa yang terdekat kamu termasuk di kalangan orang yang benar. Hadis kata, inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Inna as-sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan. Wa inna as-sidqa yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada syurga. Wa innar rajula la yasduqu, riwayat yang lain, wa la yazalu ar-rajulu yasduqu, sentiasalah seseorang itu bermenghias dirinya dengan bersifat benar, hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, sehingga ditulis akan dia di sisi Allah itu orang yang benar lagi membenarkan. Siddiqan datang daripada sidqun, dan siddiqan sifat yang kedua yang kita baca dalam di kalangan penduduk syurga, minan nabiyyin wassiddiqin. Sambungan hadis menyatakan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Sesungguhnya berdusta itu, berbohong itu membawa kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu membawa kepada neraka. Dan sentiasalah seseorang itu bersifat bohong, kerap bohong, sehingga ia ditulis sebagai orang yang banyak berbohong, kuat berbohong. Kadzab, banyak bohong. Kadzab ni kalau orang mengaji saraf dia panggil sirah mubalaghah. Wazan fa'al.
Allah berfirman, fa'alun lima yurid. Allah maha berkuasa melakukan apa saja yang ia kehendak. Kadzab, pembohong. Sehingga kan seorang lelaki yang mengaku jadi Nabi dan Rasul digelar sebagai kadzab. Musailimatul kadzab. Dia mati, dia mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Maka dia orang yang amat pembohong. Jadi perangai bohong bila tak ditinggalkan, diulang, dia tak panggil kazibun, dia tak panggil pembohong, dia panggil kazabun, orang yang banyak berbohong. Perangai orang yang bertaubat dipanggil taibun, tapi kalau banyak bertaubat dipanggil tawwabun. Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang banyak bertaubat. Jadi kazab banyak mohong, tawwab banyak bertaubat. Sewaktu Nabi SAW pesan kepada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Abu Hurairah, jagalah gudang ini. Gudang makanan, mungkin gandum. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar pesanan Nabi SAW di malam hari, dia jaga elok-elok. Tengah-tengah jaga masuk seorang lelaki duk kaut makanan, duk curi makanan. Nak bawa balik ke anak bini dia. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu tangkap dia. Bila dia kena tangkap, dia minta maaf. Dia merayu supaya dilepaskan. Lepaslah dia terpaksa curi, dia susah. Pasal apa susah? Pasal PKP. Tak ada, masa tu tak ada PKP. Pasal apa susah? Memang dia, keluarga dia susah. Dia terpaksa main curi kerana nak bawa balik makanan kepada keluarganya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar dia mengadu merayu dengan sungguh-sungguh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kesian kat dia. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tak apalah aku lepas hang kali ini. Hang jangan mai dah. Kalau hang mai pula mencuri, aku tangkap, tak lepas dah, aku bagi kat Rasulullah terus esok. Dia pun mengaku tak mau mai dah. Terima kasih lah, saya lepas dia balik. Pagi esok dia nak pergi cerita kat Rasulullah, kata semalam dia tangkap kawang pencuri. Tak ada nak cerita, Rasulullah habaq dulu. Rasulullah tahu. Nabi SAW bersabda, ma fa'ala asirukal barihah. Apa yang telah engkau lakukan terhadap orang yang kamu tawan malam tadi? Rasulullah habaq dulu kat dia, kata, aku tahu malah hang tangkap kawang. Hang buat apa ke kawang tu? Rasulullah tanya dia. Dia kata, pencuri itu merayu kat saya sungguh-sungguh. Dia kata dia susah apa semua. Dia terpaksa mencuri. Maka saya kesian kat dia. Saya lepas dia balik. Saya bagi amaran. Hamai pula aku tangkap, tak betul lepas dah. Nabi SAW beritahu malam ni dia akan mai pula. Dengar Rasulullah habaq mai pula dah. Dalam hati dah, pembohong aku dah semalam. Malam habaq kata tak mau mai. Tetap mai pula. Tak apa, malam ni aku teropong tengok. Oleh kerana Nabi SAW habaq, Rasulullah beritahu berdasarkan wahyu, maka Abu Hurairah radhiyallahu malam kedua duk tunggu sungguh-sungguh kerana dia yakin Rasulullah habaq tak akan salah. Tengah malam mai sungguh nak curi pula dah, tangkap lagi. Maka dia merayu malam kedua lebih daripada malam pertama. Kita ni merayu 5 tahun sekali, merayu undi. Betul, pangkah saya. Kita merayu pasal merayu undi, tak tahu mana ni merayu pasal nak kenal bulan, nak kenal hukuman teruk pasal mencuri lagi teruk. Maka dia merayu sungguh-sungguh. Sayyidina Abu Hurairah dengar kerayuan yang kedua lagi hebat pada malam pertama. Kesian kat dia, lepas.
bagi amaran hamai sekali 2 kali dah aku lepas hang ni. Aku kesian kat hang, hamai sekali lagi aku tak mau lepas dah. Maka duk pagi esok jumpa Rasulullah, gaya nak cerita Rasulullah, abang, apa kamu lakukan terhadap tawanan kamu malam tadi? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, semalam dia minta maaf, minta merayu lebih pada malam pertama. Saya kesian kat dia, saya lepas dengan amaran, dengan syarat jangan main mencuri dah. Rasulullah SAW beritahu, malam ni dia main curi lagi. 3 kali. Malam ketiga ni tak tekad dah, dia main sungguh, aku tak lepas dah. Malam ketiga dia main mencuri sungguh, dia tangkap lagi. Bila tangkap kali ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, hang mohong aku madu 3 kali ni, aku tak mau lepas dah. Lagu mana pun esok aku nak hantar hang kat Rasulullah supaya Rasulullah hukum hang. Pasal pemohong tiap-tiap malam . Orang kalau jenis mencuri ni, dia mohong perkara biasa, dia ulang mohong, dia tak rasa takut. Dan mohong ni sifat orang munafik. Kalau ada pada seorang tu satu perangai daripada suka mohon, maka dia ada satu perangai daripada sifat munafik. Wa in salla wa sama, sekalipun dia semayang tak tinggal, walaupun dia puasa tak tinggal, hadis kata. Mayang 5 waktu tak pernah tinggal, puasa Ramadan tak pernah tinggal, mohon tak pernah tinggal. Munafik, sifat munafik ada. Sekalipun dia semayang tak tinggal, dia puasa tak tinggal, maka Islam amat benci kepada orang yang bohong. Kerana bohong ni dia boleh buat jahat macam-macam. Maka ketika mana dia tangkap, tak mau lepas, kali ketiga, pencuri itu berkata, kalau hang lepas aku bagi hadiah kat hang. Hadiah apa? Barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap malam di tempat tidurnya sebelum tidur, wala la yazalu laka minallahi hafizun hatta yusbih, sentiasalah Allah memelihara engkau, Allah hantar pemelihara jaga engkau sehingga pagi hari. Allah Ta'ala pelihara dia daripada syaitan sampai pagi hari. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu melepas dia. Pagi esok cerita kat Rasulullah. Rasulullah tanya lu, kamu buat apa kat tawanan malam tadi? Semalam saya tangkap memang tak mau lepas dah. Pada 3 malam dia pemohong saya. Cuma dia bagi satu janji dan hadiah. Dia kata, barang siapa yang baca ayat kursi ketika nak tidur di malam hari, sentiasalah Allah menghantar penjaga untuknya daripada syaitan sehingga pagi hari. Maka siapa lepas dia? Rasulullah SAW bagi tahu, hak tu betul, hak lain dia semua pemohong. Han tahu tak siapa han tangkap tu 3 malam? Tak tahu, tu iblis. Kamu tangkap tu syaitan. Kamu tangkap musuh kamu. Allah Ta'ala nak bagi satu kelebihan ayat kursi, dibentukkan syaitan seumpama manusia, diberi peluang untuk dia mencuri supaya dapat ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama 3 malam. Lah kali dia habaq yang tu. Siapa pun tidur malam baca ayat kursi, Allah jaga dia daripada segala keburukan, termasuk memeliharanya daripada gangguan syaitan, godaan syaitan sampai pagi. Nabi SAW begitu, hak ni satu betul, hak lain semua pemohong. Jangan duk percaya kepada janji-janji syaitan. Syaitan janji kalau kita sedekah, rugi. Kalau kita tak sedekah, untung. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kepada kamu kefakiran. Hang duk bagi zakat, hang rugi. Hang tersaduk keluar zakat.
jadi kedekut tak keluar zakat, akhirnya masuk neraka pasal tak keluar zakat. Walaiyazubillah. Syaitan menjanjikan benda-benda tak elok kepada orang baik. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan keampunan dan kelebihan kepada orang berbuat baik, bersedekah dan sebagainya, mengeluarkan zakat, bersedekah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum wa ya'murukum bil munkar. Syaitan janjikan kefakiran, suruh buat benda tak elok. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan keampunan dan kelebihan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada cerita seorang hamba Allah mendengar dalam kampung dia ada orang yang duduk pi menyembah pokok besar, dia pi duk menurun itu. Macam Hindu. Pi duk buat ibadat di pokok tu, duk bercakap dengan penunggu pokok tu. Maka lelaki ni asah pisau, golok dia, kapak dia, dengan niat aku pi ni nak hapuskan kemungkaran dalam kampung aku. Mana boleh orang pi duk ibadat kat pokok, kita kena sembah Allah, bukan buat sembah pokok, penunggu pokok. Dulu ada minta nombor ekor kat penghuni pokok lah apa semua. Tu benda syirik. Akhirnya dia bawa golok parang dia sampai tengah jalan. Tujuan dia nak tebang pokok bagi Jahannam, bagi habis bang pokok tu, supaya orang tak buat maksiat, dosa, benda syirik lah di sini. Dengan niat nak hapuskan kemungkaran dalam kampung dia. Pokok tak ada, orang nak buat tak boleh. Pokok ada, dia main kacau pokok tu. Orang masuk lautan, dia nak terberak, nak terkencing. Dia kata, minta laluan kepada cucu, wahai tok nenek, cucu nak kencing tadi, jangan kacau cucu. Pergi duk mengaku cucu hantu raya. Syirik benar tu, kata dalam kitab hadis, mustikah hadis. Jadi tak boleh duk mengaku dan takut kepada penunggu-penunggu pokok. Hantu jin syaitan, tak boleh. Kita hanya menjadi hamba Allah yang perlu mentauhid dan mentakkan Allah dan takut kepada Allah Ta'ala. Maka dia bawa lah senjata dia, parang dia, kapak dia. Kalau lah ni orang kerja enjin lah. Tapi tebang pokok, pokok ni tempat orang buat dosa. Sampai tengah jalan disekat oleh seorang manusia. Hang nak pergi mana? Aku nak pergi tebang pokok. Pasal apa hang nak pergi tebang pokok? Pasal pokok ni tempat orang buat dosa, duk menyengutukan Allah. Tak boleh. Dia tak bagi. Kawan lelaki tadi tak bagi. Hang tak bagi, aku lawan dengan hang. Tak kira lawan. Lawan menang dia. Dia boleh menjatuhkan lelaki tadi. Dia boleh pijak dada lelaki tadi yang sekat dia. Dengan sebab dia pergi dengan semangat yang berkobar-kobar nak hapuskan kemungkaran. Allah berikan kekuatan pada dia. Dia dapat mengalahkan lelaki tadi. Bila dia mengalahkan lelaki tadi kata kat dia, "Lah macam ni lah. Kita berdamai lah. Hang tak sah pergi tebang pokok. Kalau hang tak tebang pokok, aku bagi duit kat hang. Hang nak pergi macam mana? Hang bangkit tidur, hang selak tikar ataupun hang selak bantai, ada duit bawah tu. Tiap-tiap pagi duit masuk. Bank in kat hang tiap-tiap pagi. Hang tak gaduh pergi duduk susah-susah tebang pokok lah apa semua, hang dapat upah. Pasal aku nak bagi hang. Tak jadi pergi kona balik. Tidur malam, pagi esok bangkit, ada
Ada ke tak ada tak pasti. Tapi kalau tak silap hari pertama ada. Hari kedua tak ada. Bila tak ada bawa parang lain, bawa kapak lain nak pi tebang pokok kemarin ni. Sampai tengah jalan lelaki yang sama sekat dia, hang tak sadok pi tebang pokok. Pasal apa? Hang pi tebang pokok, aku lawan. Lawan dia kalah pula. Menang kat lelaki tadi. Bangkit lawan kalah. Lepas tu pasal apa kalah? Kerana dia pi hari pertama niat dia ikhlas. Nak hapuskan kemungkaran, nak tolong agama Allah Ta'ala. Maka Allah berikan kemenangan pada dia. Pi hari kedua, hari ketiga tu niat tak ikhlas. Dia pi tu bukan pasal nak menghapuskan pokok tujuan dia kerana Allah. Tapi kerana tak dapat duit yang dijanjikan kemarin. Dia pi kerana dia marah pasal janji nak bagi duit. Tiba-tiba tak bagi duit pun. Janji nak bagi tiap-tiap hari. Dah tu bagi sehari tak bagi dah. Dia keluar dalam keadaan marah. Bukan kerana nak hapus kemungkaran niat dia yang awal. Tapi dia mai kerana marah kawan tadi pembohong dia janji nak bagi duit tak bagi duit. Maka niat dia sudah berbeza dengan yang pertama. Yang pertama niat dia nak tolong agama Allah, nak tebang pokok, nak hapus kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakat tempat tu. Allah berikan kekuatan hingga dia dapat mengalahkan lelaki tadi. Hak kali kedua dia tak boleh menang kerana niat dia tak ikhlas. Lelaki tadi adalah syaitan yang menjelma menjadi manusia yang menyekat dia. Jadi keikhlasan seseorang di dalam mengajak kepada kebaikan dan menghalang kemungkaran itu mengundang pertolongan Allah. Tewasnya tentera Uhud pada peringkat awalnya kerana mereka meninggalkan larangan Rasulullah. Rasulullah kata apa berlaku jangan turun daripada tempat panah ni, depa turun. Kerana apa? Kerana nampak harta rampasan perang yang banyak yang sedang dikutip oleh tentera di bawah. Dan tewasnya tentera peringkat awal pada peperangan Hunain kerana sifat ujub. Sifat yang tak elok. Ya yauma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Pada hari peperangan Hunain kamu rasa ujub dengan bilangan kamu yang banyak. Bilangan banyak tak boleh memberi kemenangan kalau Allah tak tolong. Allah tak tolong kerana ada ujub pada peringkat awalnya. Tapi kalau ada merasa rendah diri, merasa hina kepada Allah, tawadhu', Allah datangkan pertolongan seperti dalam peperangan Badar. Allah berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah." Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar kerana kamu merasa hina, merasa lekeh, merasa rendah diri kepada Allah. Merendah diri sifat yang mulia, Allah bagi pertolongan. Ujub sifat yang hina, Allah jauhkan pertolongan. Ikhlas mendatangkan pertolongan Allah, tak ikhlas mendatangkan kekalahan kepada musuh. Maka dalam hadis Bukhari tadi menyatakan, hak ni betul, hak dia kata siapa baca ayat kursi masa tidur Allah jaga sampai pagi, hak tu betul. Hak lain semua mohong pasal dia ni pemohong kuat. Yang kamu tangkap itu adalah iblis yang menjelma jadi manusia dan menjadi penyebab kepada kelebihan ayat kursi kalau kita baca tiap-tiap malam sebelum tidur. Mudah-mudahan Allah pelihara kita sampai subuh daripada syaitan dan daripada segala benda yang tak elok. Nanti kita baca nas hadis ataupun matan hadis tu supaya lebih mantap ataupun lebih jelas. Al-anbiya an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid. Asy-syuhada' ni ada dua makna. Ada makna orang-orang yang mati syahid yang yakin dengan apa yang akan diperolehi setelah mati syahid. Ada yang kedua daripada syahid, orang yang menjadi saksi
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, litakunu syuhada 'alan nas. Asy-syuhada jam'u syahid satu, jam'u syahid dua. Jadi kena ada dua golongan atas muka bumi. Yang pertama mati syahid dalam membela agama Allah. Yang kedua tak mati tetapi mengekalkan untuk meneruskan dan menegakkan agama Allah. Sebab itu orang pergi perang ni ada dua golongan. Ada yang mati, ada yang tak mati. Dalam peperangan Badar, sekumpulan mati, sekumpulan lagi tak mati. Hak tak mati itu menyambung dan menegakkan agama Allah sampai lebih tersebar dan lebih luas, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Yang masuk perang Allah pelihara mereka. Ada yang mati awal dalam peperangan, antaranya Sayyidus Syuhada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Syekh Sya'rawi rahimahullah sebut dalam tafsir dia, sama ada dia tu syahidun wa huwa alladhi qutila fi sabilillah wa imma jam'u syahid. Sama ada dia jamak kepada syahid, orang yang dibunuh pada jalan Allah, ataupun dia jamak kepada syahidun, orang yang menyaksikan. Menjadi saksi untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada manusia. As-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Yang keempat, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Dan dulu kita pernah cerita, orang yang mati dah minta hidup kerana nak jadi orang, nak buat benar, nak buat amal soleh. Orang yang nak mati minta tangguh kerana nak buat amal soleh. Mereka minta tangguh bukan pasal nak cari duit, bukan pasal nak pangkat. Mereka minta tangguh kerana nak buat amal soleh. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Jika engkau tangguh kematian aku kepada waktu yang dekat, aku nak bersedekah dan aku nak jadi orang yang buat amal soleh. Wa akun minas salihin, aku nak jadi termasuk orang soleh. Itu ayat yang menceritakan minta tangguh. Hak minta hidup balik kita baca tak sat. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami nak buat amal salih. Inna muqinun, kami telah yakin. Maka Allah cerita orang yang sudah dikuburkan minta hidup balik kerana nak buat amal salih. Orang hak nak mati minta tangguh kerana nak buat amal salih. Nak jadi orang saleh. Kerana orang yang beruntung yang mati setelah dia membawa amal saleh, dan dia akan duduk dengan orang saleh. Dalam Quran kata alhiqni bis salihin, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku sebagai orang muslim dan sertakan aku dengan orang-orang saleh. Jadi menyesalnya si mati dulu kerana masa hidup di dunia dia tak buat amal saleh. Dia minta hidup kerana dia nak jadi orang saleh. Kita kena menyesal, dulu saya tak jadi orang baik, sekarang saya tak mati lagi, saya nak isi baki hidup saya dengan amal saleh supaya saya mati sebagai orang baik. Kerana orang dah mati, nak hidup, nak jadi orang baik, nak buat amal benar yang baik. Itulah kenyataan Quran kepada orang yang memohon setelah meninggal dunia, dan kepada orang yang mohon setelah bertemu malakul maut. Nak mati dah, jangan bagi mati saya nak buat amal soleh. Mati dah, hidup balik saya nak buat amal soleh. Kita yang belum mati, kita yang belum jumpa malakul maut, kita kena ambil peluang untuk kita buat amal soleh dalam saat-saat, minit, waktu yang Allah bagi dan tempat kesihatan yang Allah bagi. Selagi aku sihat, aku nak buat amal soleh. Selagi aku boleh menyawa, aku nak isi waktu aku dengan amal soleh. Selagi aku boleh duduk di tempat-tempat tertentu, aku nak jadikan tempat-tempat amal soleh. Kerana itulah bekalan yang istimewa kepada orang yang bakal bertemu malakul maut dan bakal dikuburkan pada di akhir dan bertemu akhirat dalam masa yang tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti tanya dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.